Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, dalam video kali ini saya ingin berkongsikan tentang salah satu daripada teknik yang terdapat di dalam basic algebra, iaitu teknik yang kedua, factoring the basic algebra expression. Okey, baik. So, anda boleh tengok dekat skrin masing-masing. Okey. So di sini saya lampirkan nota berkaitan dengan tajuk kali ini, iaitu factoring algebra expression. Okey, seperti mana yang saya maklumkan tadi, factoring algebra expression ni akan kita gunakan untuk kita selesaikan soalan yang melibatkan simplify algebra expression. Ini merupakan teknik yang kedua yang diajar bagi topik basic algebra. Okey, bagi pelajar yang ingin mempelajari teknik ini, bolehlah lihat video ini sebagai rujukan. Okey, pertama sekali para pelajar perlu tahu factoring algebra expression ini adalah merupakan satu reverse process daripada expanding. Okey, merupakan reverse process daripada proses expanding of the algebra expression. Apa yang dimaksudkan dengan proses expanding algebra expression? Kita lihat kepada contoh ini, iaitu contohnya katakan kita ada A, B plus C. Okey, so bila kita nak hilangkan bracket, kita akan apply teknik expanding, iaitu kita akan darab masuk ke dalam bracket dan kita akan dapat AB plus AC. So this is process expanding. Okey, manakala teknik factoring adalah reverse process, yang mana kita nak dapatkan expression algebra ni dalam bentuk yang mempunyai bracket seperti ini. Okey, so perkara yang pertama yang para pelajar perlu tahu adalah konsep asas factoring algebra expression terlebih dahulu. So bagaimana kita hendak apply teknik factoring ini? So the most important thing in factorization adalah kita akan factor outkan the common factor yang terdapat di dalam dalam algebra expression yang kita hendak selesaikan. So apa yang dimaksudkan dengan factor outkan common factor? Factor out tu maksud dia sama dengan kita keluarkan faktor yang sama ataupun dipanggil sebagai common factor. Okey, yang mana common factor ini boleh jadi dalam bentuk coefficient ataupun dalam bentuk variable ataupun kedua-dua. Okey, yang mana para pelajar telah diterangkan tentang apa itu coefficient dan juga apa itu variable semasa sesi pengenalan bagi topik basic algebra. Okey. Baik, seterusnya kita tengok dekat contoh yang diberi. Okey, dalam contoh yang diberi, dia bagi algebra expression iaitu AB plus AC. Okey, sama dengan A in bracket B plus C. Maksudnya ini adalah jawapan setelah dia telah menjalani proses factoring ataupun factorization. So berdasarkan contoh ini, kita dapati bahawa AB plus AC mempunyai common factor yang sama, iaitu variable A sebagai dia punya common factor. Okey, iaitu variable A. So bila kita dah kenal pasti dia punya common factor sebagai iaitu variable A, so kita keluarkan ataupun kita factor outkan variable itu. Kemudian variable yang tidak sama kita akan letakkan di dalam bracket ataupun kita akan tulis di dalam bracket, iaitu B plus C. Okey, sebagai dia punya jawapan bagi factoring. Okey, seperti mana yang saya maklumkan tadi, tujuan kita menggunakan teknik factoring ini adalah untuk
membantu para pelajar menyelesaikan soalan yang melibatkan simplify algebra expression. Okey. Baik, seterusnya kita tengok kepada example. Okey, example yang pertama, factorize the following equation. Okey, so soalan yang pertama adalah 6x square minus 12x. So, macam mana kita nak factorizekan expression ini? Okey, so ada 3 kaedah. Selain daripada kaedah yang saya terangkan tadi, kaedah tadi merupakan kaedah konvensional ataupun kaedah asas untuk kita factoringkan algebra expression. Walau bagaimanapun di sini saya ingin kongsikan terdapat 3 kaedah yang kita boleh gunakan untuk kita factorizekan algebra expression. Okey. So tengok betul-betul. Okey, untuk kaedah yang pertama iaitu kaedah konvensional. Okey, so kita akan selesaikan menggunakan common factor. So di sini kita kena kenal pasti bahawa soalan dia adalah 6x square ataupun dia punya expression adalah 6x square 12x minus 12x. So di sini kita akan lihat pada bahagian koefisien yang terdapat di dalam expression ini ataupun soalan ini, iaitu dia ada 2 koefisien, iaitu koefisien 6 dan juga 12. Okey, dan kita kena kenal pasti kedua-dua koefisien ni kerana dalam expression ni kita terdapat 2 term, iaitu 6x square dan juga 12x. So pada kedua-dua term ini kita perlu lihat pada koefisien masing-masing. So that kita ada koefisien 6 dan 12. So bila kita tengok pada koefisien yang terdapat di dalam expression ini, iaitu koefisien adalah 6 dan 12. Okey, 6 dan 12 ini adakah dia dikira sebagai common factor ataupun mempunyai nilai koefisien sama? Okey, sudah tentu tidak sama. Okey, walau bagaimanapun dia adalah di dalam sifir yang sama ataupun sifir, iaitu kita kenal sebagai sifir 6. So pertama, bagaimana kita nak kenal pasti dia sebagai common factor? Kita tengok pada dia punya nilai, adakah sama? Tak sama. Tapi adakah dalam sifir yang sama? Ya, iaitu sifir 6, 12. Apa maksud sifir yang sama? Sifir yang kita boleh bahagi. Contohnya 6, 12. So 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. Ataupun 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Contohnya begitu. Untuk kita kenal pasti common factor pada bahagian koefisien. Okey. Seterusnya, selepas kita kenal pasti dia punya common factor pada bahagian koefisien, so kita keluarkan dia punya common factor. So which one kita nak keluarkan? So kita pilih nilai yang terendah daripada kedua-dua nilai ini, iaitu nilai 6. So nilai terendah. So that dia akan jadi 6. Kemudian yang kedua, step yang kedua adalah kita lihat pada bahagian bahagian variable yang terdapat di dalam expression ini, itu x kuasa 2 dan juga x. So kita lihat variable ini sama ke tak? Sama. So bila sama, maksudnya kita boleh factor out kan. Cuma bagaimana kita nak factor out kan variable tersebut? Kita tengok dekat dia punya kuasa dia, iaitu kuasa yang terendah adalah kuasa 1. Okey, so di antara kedua-dua variable ni, x kuasa 2 dengan x, kuasa terendah dia adalah kuasa 1. Okey, so kita keluarkan 6 dan juga x. So kita letakkan di depan ataupun di luar bracket. Selepas itu, selepas kita dah keluarkan common factor,
Apa kita buat adalah kita tulis dia punya bracket. Okay, lepas tu apa yang kita nak tulis dalam bracket adalah nilai sama ada coefficient ataupun variable mengikut expression. Contohnya di sini soalan dia adalah 6x kuasa 2. So kita dah factor outkan 6x. So dalam bracket untuk dapatkan 6x kuasa 2, 6x darabkan dengan x. So akan dapat balik 6x kuasa 2. Kemudian ada negatif, tolak. So 6x darabkan dengan negatif akan dapat negatif. 6x darab negatif berapa dapat negatif 12. 6x darab negatif 2. Kemudian 6x darab berapa dapat negatif 12x. So 6x darab negatif 2 sahaja akan dapat negatif 12x. So this is dia punya jawapan bagi factoring kaedah yang pertama. So untuk kaedah yang pertama awak kena ikut step by step, iaitu start dengan coefficient kemudian variable. Okey. Untuk kaedah yang kedua, kaedah yang kedua, so saya namakan dia sebagai kaedah table. Okey, untuk kaedah yang kedua, menggunakan konsep yang sama, kita nak factor outkan common factor. So kita tahu bahawa soalan dia adalah 6x kuasa 2 tolak 12x. So kita buat satu jadual ataupun satu bentuk jadual. Okey, seperti ini. Okay, 6x kuasa 2 tolak 12x dan kita tulis dia punya soalan ataupun expression bahagian atas ni. Kemudian kita tuliskan common factor. Okey, so sama juga macam kaedah yang pertama. So common factor yang pertama adalah kita ambil daripada dia punya coefficient, iaitu 6 dan 12. So 6 dan 12 adalah pada sifir 6, iaitu 6, 12, 18, 24. So kita pilih nilai yang terendah bagi kedua-dua nilai coefficient yang terdapat dalam expression ini. So kita keluarkan 6. So expression ini 6x kuasa 2 tolak 12x kita akan bahagikan dengan 6. So bila kita bahagikan 6, kita akan dapat baki dia x kuasa 2 tolak 2x. Okey, baik. Seterusnya selepas kita dah factor outkan coefficient, kita factor outkan variable yang terdapat pada baki expression yang kita dah bahagi tadi. So x kuasa 2 tolak 2x, apakah variable yang sama? X. So macam mana kita nak tentukan yang mana yang kita nak factor out kan? Kita tengok nilai kuasa yang terendah, iaitu kuasa 1. Okey, so x kuasa 2 tolak 2x bahagikan dengan x, awak akan dapat x tolak dengan 2. Okey, seterusnya kita tengok adakah variable ni kita boleh lagi factor out? Tidak boleh, kerana pada kedua-dua term ini variable dan juga nilai constant ini sudah lagi tidak boleh dikeluarkan kerana nilai dia tidak sama. So kita berhenti sampai sini dan kita tulis jawapan akhir. Bahagian yang kat tepi ini menjadi dia punya common factor di luar bracket, dan bahagian di sini akan kita tulis di dalam bracket. Okey. So kaedah yang kedua ni lebih mudah untuk awak lakukan dan juga lebih sistematik kerana awak boleh keluarkan common factor menggunakan table dan juga awak akan dapat tulis dia punya jawapan akhir dengan lebih tepat dan juga dapat mengurangkan kesilapan semasa membuat jalan kerja. Okey, baik. Seterusnya adalah kaedah yang ketiga. Okey, kaedah yang ketiga adalah yang mana daripada soalan iaitu 6x kuasa 2 tolak 12x, pertama sekali kita kena kenal pasti berapa term yang terdapat. Okey, so that's why istilah-istilah ini saya tekankan di awal topik basic algebra, yang mana para pelajar perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan term, apa yang dimaksudkan dengan coefficient, apa yang dimaksudkan dengan variable, supaya kita boleh menggunakan teknik yang diajar tu dengan betul dan lebih berkesan. So
Untuk kaedah yang ketiga, terms. So ada berapa term? Kita ada 2 term bagi expression ini. So iaitu 6x kuasa 2 dan juga negatif 12x. So apa yang perlu kita buat, para pelajar buat adalah tulis satu persatu term. Iaitu term yang pertama iaitu 6x kuasa 2. Kemudian term yang kedua ialah negatif 12x. Okey, kemudian apa lagi yang perlu pelajar buat adalah pelajar tulis 6x kuasa 2 sama dengan berapa dia punya pecahan darab bagi 6x kuasa 2. Contohnya saya gunakan 6 darabkan dengan x darabkan dengan x. Okey, 6x kuasa 2 sama dengan 6 darab x darab x. Pertama sekali kena kenal pasti term, kemudian keluarkan term dan tulis di bahagian bawah ini. Okey, seperti ini. Kemudian term yang kedua iaitu negatif 12x. Negatif 12x, pecahan dia adalah sama ada negatif 1 kali 12 kali dengan x. Okey, ataupun, so kita tengok, lepas kita tulis, kita akan comparekan atas dan bawah. Dari segi koefisien dan juga variable. So dari segi variable kita nampak ada yang sama. Tapi dari segi koefisien tidak sama, 6 dengan 12 ni tak sama. So kita kena tukarkan supaya dapat sama. Maksudnya kita kena tahu sifir apa yang kita boleh gunakan daripada 6 ini. Nilai 6 ni, okey. So kita masukkan 6. 6 kali berapa dapat 12? 6 kali 2. So 6 kali berapa dapat negatif 12? 6 kali negatif 2. Okey. So 6 kali negatif 2 kali dengan x. So di sini, okey, kalau para pelajar perasan, apa yang kita buat adalah kita nak mencari common factor yang sama. Okey, menggunakan kaedah kita asingkan term yang terdapat di dalam soalan ataupun expression yang diberi. Okey, so 6x kuasa 2, 6 kali x, negatif 12x, kita buat mula-mula negatif 1 kali 12 kali x, tetapi ini tak sesuai sebab tak sama. So kita tukar dia punya bentuk kepada nilai yang sama iaitu nilai 6, 6 kali negatif 2 kali x. So 6 dengan 6 sama. Kemudian x dengan x sama. So yang sama ini kita keluarkan dia sebagai dia punya common factor. Okey, kemudian yang tak sama ni kita keluarkan dia sebagai dalam bracket, iaitu 6 iaitu x negatif 2. Okey. So para pelajar boleh mencubanya dalam sesi latihan yang akan diberi. Okey, menggunakan salah satu daripada 3 kaedah yang saya ajar ini di dalam factoring algebra expression. Okey, seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Okey, untuk contoh seterusnya, para pelajar perlu tahu di dalam factoring algebra expression terdapat satu identiti yang mana ia akan digunakan untuk menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan bentuknya seperti ini, iaitu kita tidak boleh nak factoringkan ataupun nak factor outkan common factor menggunakan ketiga-tiga kaedah tadi kerana dia tidak mempunyai nilai koefisien. Okey, kerana dia tidak mempunyai nilai koefisien dan juga nilai variable yang sama. Okey, yang tak sama Okey, tak sama. So, macam mana kita nak buat? So, kita tengok bentuk dia. Adakah sama seperti basic identity ini? Kalau sama, barulah kita boleh buat. Contohnya, kita ada suatu soalan x square minus 4. So, x square minus 4 kita tak boleh factor out menggunakan ketiga-tiga kaedah tu. So, apa yang perlu kita buat ialah kita tengok adakah 4 ni kita boleh tukar kepada bentuk kuasa 2 seperti ini. So boleh, iaitu 4 sama dengan 2 kuasa 2. So x square tolak 2 kuasa 2. So bila kita lihat kepada bentuk yang kita berjaya tukarkan ini, bermaksud bentuk ni adalah sama seperti bentuk identiti ni, iaitu a square minus b square.
So bermaksud x square minus 2x square boleh difaktoriskan kepada bentuk x plus 2x minus 2. Okey. So inilah kegunaan identiti yang terdapat di dalam factoring algebra expression. So para pelajar perlu tahu bagaimana hendak menukarkan bentuk 4 ni kepada bentuk 2 kuasa 2. Contoh lain seperti 9 sama dengan 3 kuasa 2, 16, 4 kuasa 2, kemudian 25, 5 kuasa 2. Okey, so inilah bentuk-bentuk yang mana para pelajar perlu tahu yang mana bentuk ini, nilai ini boleh ditukar kepada bentuk indeks iaitu 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2 dan sebagainya. Supaya kita boleh apply basic identity untuk kita factoringkan algebra expression. Okey, seterusnya kita lihat example yang melibatkan identity tadi. Contohnya soalan 2 ini, factorize the following question. 9a square minus 25. So kalau awak tengok pada soalan ini, 9 dan 25 kita tidak boleh factorize kerana 9 kita tak boleh 9 bahagi 9 ataupun 25 bahagi dengan 9 kita tak boleh nak dapat nilai dalam bentuk nombor bulat ataupun maksudnya kita tak boleh nak bahagi 25 ni kita tak boleh nak bahagikan dengan 9. So maksudnya 9 dan 25 ni kita tak boleh nak factor out kan. Tak boleh nak factor out kan sebab dia bukan common factor. Bukan common factor, right? Okey. Okey, baik, yang kedua kita lihat. Okey, yang kedua kita lihat dia punya variable. Variable A kuasa 2. Okey, pun sama juga variable ni tidak sama pada kedua-dua term tersebut. Okey, pada kedua-dua term dalam soalan. So bila variable pun tak sama, so variable pun tak boleh nak factor out. Okey. Baik, sebab dia tidak ada variable yang sama pada kedua-dua term. So dia hanya ada satu saja iaitu dekat A kuasa 2. Oleh sebab kedua-dua ni tak boleh, so kita akan gunakan basic identity yang terdapat di dalam factoring ataupun factorization. So that macam mana kita nak apply basic identity tersebut? So kita kena cuba ubahkan bentuk soalan daripada 9A kuasa 2 kepada bentuk A square tolak B square. Okey. So kita nak tukarkan kepada bentuk A square tolak B square. So cara dia ialah 9 sama dengan 3 square kuasa 2. Kemudian A square kuasa 2 tolak dengan 25 sama dengan 5 square. Okey. Alright, so yang mana yang ini 3 square dengan A square ni kita boleh tulis dalam bentuk dalam satu kurungan ataupun bracket 3A in bracket square. Okay, minus dengan 5A. So that kalau kita tengok bentuk expression ini telah bertukar ataupun telah berjaya kita tukar kepada bentuk yang sama seperti basic identity. So bila sama kita boleh faktorkan expression ini menjadi 3A plus 5 and then 3A minus 5. Okey. Okey, baik, seterusnya cuba buat exercise yang saya berikan ini. So kita ada 6 soalan. Kalau para pelajar tengok untuk soalan pertama, soalan ini sangat basic. So kita apply saja kaedah 1, 2 ataupun 3. Contohnya kaedah yang pertama. Okey, so kita tengok koefisien 7 dan 14. So 7 dan 14. So 7 bagi 7 boleh, 14 bagi 7 2. 7 bagi 7 1 means that 7. Kita keluarkan 7, nilai yang terendah di antara 7 dan 14. Kemudian M, N, N. So variable dia adalah N. Okey. So M tolak 2. So ini jawapan dia lah. So kaedah dia pertama iaitu koefisien 7 dan
14. Okey. Yang kedua variable. Okey, iaitu mn dan n. So kita compare kedua-dua ni. So this one kita ambil 7. This one kita ambil n. So dua-dua ni kita keluarkan jadi 7n. Kemudian nak dapatkan soalan semula 7mn, 7n darabkan dengan m. Kemudian tolakkan dengan 7n darabkan dengan berapa dapat 14, n 7n darabkan dengan negatif 2. Okey, so kalau kaedah yang kedua, kita buat table. So 7mn tolak 14n. Kemudian kita factor outkan koefisien dia iaitu 7. So 7mn tolak 14n bahagi 7, awak akan dapat mn tolak dengan 2n. Kemudian mn tolak 2n, kita keluarkan variable n yang sama bagi kedua-dua term ni, bahagikan dengan mn tolak 2n. So akan dapat m tolakkan dengan n. So this one tulis kat luar bracket. This one tulis kat dalam bracket. Okey, yang kalau kaedah yang ketiga. So kalau kaedah ketiga kita ada 7mn. Kemudian kita ada negatif 14n. So 7mn sama dengan 7 kali dengan m kalikan dengan n. Kalau negatif 14n sama dengan negatif 2 kalikan dengan 7 kalikan dengan n. Okey, so yang sama 7, n dan juga n. So yang sama kita keluarkan 7n. Yang tak sama kita tuliskan dalam bracket. M tolak 2. Okey. Kat sini. So jawapan akhir dia adalah 7n in bracket m tolak 2. Okey, so boleh cuba soalan 2. Soalan 3, 4, 5 dan 6. Okey, selamat mencuba. Saya harap para pelajar dapat memanfaatkan video ini. Sekiranya ada soalan, boleh bertanya dengan saya di ruangan komen. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.